Hai semua, selamat pagi. Masih bersama saya Naila Huda dan rakan setugas Hakim Rahman di Awani Pagi. Sempena Hari Braille Sedunia. Itu menjadi topik kita pada jam 8.30 ini. Kita nak ceritakan tentang bagaimana infrastruktur kemudahan Braille bagi golongan buta di Malaysia dan juga di manakah kita berada di sekarang dan bagaimana kita nak bergerak ke hadapan bagi memperkasakan lagi golongan buta di negara kita. Dan untuk itu, kita ada dua tetamu kita hari ini. Tetamu yang pertama, Cik Silaturahim Dahman, itu Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Orang Buta Malaysia, dan juga Dato' Dr. Yasmin Hussein, Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan kita ucapkan selamat datang kepada kedua-dua tetamu kita. Hari ini 4 Januari 2020, Hari Sambutan Braille Sedunia. Pertama sekali kita nak pergi kepada Cik Silaturahim. Bagaimana penggunaan ataupun kemudahan Braille ataupun infrastruktur di Malaysia ini, adakah semakin meningkat, semakin mesra kepada OKU penglihatan terutamanya? Baik, terima kasih kerana menjemput saya ke studio pagi ini. Saya ingin kembali ke belakang sedikit untuk melihat sejarah Braille itu sendiri. Braille diperkenalkan pada tahun 1824 oleh seseorang yang bernama Louis Braille di Perancis pada masa itu. Dan di Malaysia, Braille mula diperkenalkan seawal tahun 1948 oleh Major Bridges, seorang pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat berbahasa Inggeris yang bertugas di Tanah Melayu pada masa itu. Jadi sehingga ke hari ini, Braille sudah digunakan dengan begitu luas di Malaysia, di pertubuhan persatuan-persatuan dan juga di sekolah-sekolah pendidikan khas di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Braille menjadi medium atau alat tulis dan alat baca yang utama bagi semua orang yang tidak dapat melihat, yang dianggarkan seramai 285 juta yang berdaftar dengan World Health Organization, dan di Malaysia OKU penglihatan yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dianggarkan sekitar 45,000. Jadi seawal kita masuk ke sekolah pendidikan khas, kita akan dilatih membaca dengan menggunakan hujung jari. Kerana Braille adalah huruf timbul yang boleh dibaca dengan dua jari telunjuk dari kiri ke kanan, dan ia mempunyai 6 titik, 3 di kiri, 3 di kanan. 6 titik inilah yang akan membentuk abjad dari A hingga Z, huruf nombor 0 hingga nombor 9 dan tanda-tanda bacaan. Baik, kalau kita melihat dari segi pendidikannya pula, Dato' Dr. Yasmin juga boleh bercakap mengenai pendidikan ataupun penggunaan Braille di sekolah-sekolah. Kita lihat sejak kebelakangan ini banyak program-program untuk pelajar-pelajar yang berkeperluan khas diberikan tumpuan yang lebih banyak. Bagaimana kaedah pembelajaran ataupun penerimaan golongan AKU ini dengan mereka penggunaan Braille ini? Okey, terima kasih. Sebenarnya kalau ikutkan kat sekolah ni, kita ada sekolah rendah. Contohnya di Johor Bahru, itu Princess Elizabeth School, khas untuk golongan anak-anak kurang upaya penglihatan. Kita ada juga SKPK Alma, dan kita ada sekolah menengah pendidikan khas Setapak. Yang ini memang khusus untuk anak-anak yang kurang upaya penglihatan. Jadi kalau kat sekolah kita ni, untuk makluman semula, anak-anak kita ni setiap orang diberi 2 braille seorang untuk penggunaan dalam pembelajaran mereka. Jadi kita memang sediakan, dan nak membeli braille ni setiap tahun kita ada memang order braille lah. Tetapi bila kita order braille ni, bukannya kita dapat daripada sini. Kebanyakannya braille walaupun pembekal kita dalam negara, tetapi yang untuk ordernya adalah di luar negara. Jadi kadang-kadang lambat kita dapat bahan itu. Dan dalam pendidikan memang cikgu-cikgu kita yang mana mengajar bidang kurang upaya penglihatan ni, memang perlu mempunyai kemahiran, mesti mempunyai kemahiran
bagaimana nak membuat ataupun mentekskan buku-buku dan sebagainya dalam Braille. Maknanya pelajar-pelajar kita ni akan menjawab jawapan atau soalan-soalan dalam bentuk Braille, membaca dalam bentuk Braille dan guru menyimaknya dalam bentuk Braille juga. Jadi memang Braille ni sangat utamalah terutama bagi golongan kurang upaya penglihatan terus, iaitu blind ataupun kurang upaya penglihatan yang terhad, yang teruk. Maknanya kalau anak-anak kita yang mana low vision tu masih lagi boleh membaca teks, kita benarkan dia membaca teks ataupun large print. Tetapi bagi anak-anak kita yang memang dah tak upaya lagi, kita memang mengajar mereka menggunakan Braille teks lah. Contohnya lah anak-anak kita kat sekolah. Kita ada anak-anak kita yang kata orang blindness tu, successive blindness tu ataupun progressive blindness tu. Maknanya as days pass by, dia makin tak dapat melihat. Jadi kita mohon pada guru-guru kita untuk melatih anak-anak ini menggunakan atau belajar menggunakan Braille. Tetapi kadang-kadang anak-anak ni bila dia masih lagi boleh melihat sikit-sikit, tetap juga nak tengok print. Tapi kita melihat pada masa hadapan mereka. Ya, sebab apa? Braille ni memang penggunaan Braille ni sangat penting lah. Saya dulu sebenarnya belajar juga dalam bidang kurang upaya penglihatan. Hari-hari pergi kelas bawa Braille yang berat tu. Tapi sekarang ni kita dah ada macam-macam gadget yang lain. Contohnya Braille note taker, yang lebih memudahkan lagi. Apa pun Braille is very important. Ya, bagi Encik Rahim atau sebenarnya lebih dikenali sebagai Cikgu Rahim kan, boleh ceritakan bagaimana pengalaman sendiri belajar Braille ketika dahulu dan kita lihat sebagai satu bahasa yang sangat mencabar untuk belajar. Tapi bagaimana pengalaman sendiri dan bagaimana perubahan transformasi yang dialami apabila belajar Braille itu? Baik, mula-mula sekali ingin saya tekankan bahawa Braille bukanlah bahasa, ya. Braille merupakan satu media tulisan atau format tulisan. Dalam Braille ia boleh digunakan dalam semua bahasa dan keunikan ataupun the complexity of the Braille ni, bila kita boleh membaca Braille bahasa Malaysia, itu tidak bererti kita boleh membaca Braille bahasa Inggeris, Braille bahasa Arab, Braille bahasa Mandarin. Kerana satu titik sebagai contoh di dalam bahasa Malaysia atau huruf Rumi mungkin membawa makna A, tetapi di dalam Jawi satu titik itu mewakili alif. Ya. Another example, Braille banyak menggunakan tulisan ringkas untuk mengurangkan ketebalan sesebuah buku dan juga untuk mencepatkan proses bacaan. Ya. Sebagai contoh, A digunakan untuk perkataan atau, B untuk bahawa, C contoh, D dengan E erti, begitulah seterusnya hingga huruf Z. Jadi apabila kita menaip dan membaca Braille, kita boleh menggunakan ringkasan-ringkasan yang sudah diterima pakai ini. Jadi kita tidak perlu mengeja secara penuh. A-T-A-U, tidak perlu. Kita hanya perlu type A space atau B space. Jadi ringkasan ini atau peraturan ini kekal untuk bahasa Malaysia. Tetapi di dalam bahasa Inggeris, A membawa makna a, B but, C can, D do, E every, so on and so forth. So that is why saya kata tadi, bila kita boleh membaca Braille bahasa Malaysia, itu belum bererti kita fasih membaca Braille bahasa Inggeris, kerana huruf yang sama mewakili vocabulary yang berbeza dalam bahasa yang berbeza. Bagi bahasa Arab atau Jawi, ia lebih kompleks kerana bahasa Arab mempunyai baris atas, bawah, tajwid panjang, pendek dan sebagainya, ya, yang saya sendiri tak lancar bacaannya untuk bahasa Jawi ini kerana penguasaan untuk Braille di peringkat pendidikan sekolah semasa saya belajar dulu lebih fokus kepada Braille bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tapi saya yakin sekarang mungkin bahagian pendidikan KAS boleh melihat perkara ini. Kita perlu berhenti rehat seketika, tapi selepas ini kita perlu cakap banyak lagi mengenai pemberkasaan memperkasakan vocabulary Braille itu sendiri, seperti yang Cikgu Rahim sebutkan, kompleksiti Braille itu.
Kita perlu berhenti seketika, kembali selepas ini. Okey, bertemu kembali dalam Warna Pagi. Hari ini 4 Januari 2020 merupakan sambutan Hari Braille Sedunia. Braille ataupun susunan titik-titik yang membentuk abjad dan juga perkataan, membantu golongan orang kurang upaya penglihatan untuk membaca. Dan di Malaysia kita sudah mempunyai sekolah-sekolah yang mengajar Braille kepada mereka yang OKU penglihatan. Dan bercakap mengenai sekolah ini, saya nak tanya terus kepada Datuk Dr. Yasmin Hussein. Tadi seperti Cikgu Rahim sebutkan, penggunaan Braille ini sangat unik. Braille setiap susunannya yang Rumi tak sama dengan yang Jawi, begitu juga dengan bahasa Inggeris dan bahasa lain. Ada short form yang Ada lain. short form berbeza. Jadi macam mana di sekolah ataupun di pihak kementerian sekali nak meraihkan kepelbagaian dalam kompleksiti Braille ini, yang walaupun dia kompleks sebenarnya, bukanlah kompleks yang sangat kompleks, tapi kompleks daripada segi bahasanya, tetapi ia sangat berguna saya kira kepada OKU penglihatan. Okey. Sebab itu ya, dalam kita punya dasar pendidikan kita ya, sebenarnya anak-anak yang kurang upaya penglihatan ataupun pendengaran ni, dia orang ni diberi tambahan 2 tahun di sekolah. Ya, plus 2 years. Maknanya kalau misal kata, selalunya kalau misal kata kita nak latih mereka tentang Braille dots ni, bukan mudah. English ni lain, bahasa Melayunya lain, matematik lagi lain. Kalau matematiknya. Jadi kita memberi ruang pada anak-anak ini. Maknanya mereka boleh belajar di tahun 1 itu mungkin 2 tahun di tahun 1 untuk mereka mahir dalam bidang menggunakan Braille sebagai medium pembelajaran mereka. Selain daripada itu, kita juga membenarkan anak-anak ini apabila mengambil peperiksaan, mereka juga dibenarkan diberi masa tambahan. Diberi masa tambahan sebab macam kata cikgu tadi, bila kita dah transcribe dalam bentuk Braille, kalau satu muka surat kita, dia akan jadi 5-6 muka surat dalam Braille. Walaupun ada ringkasan-ringkasannya, tetap tebal. Jadi inilah yang kita perkasakan kat sekolah. Dan sekarang ni kita sedang melihat untuk tahun 2020, bahagian pendidikan khas sedang mengusahakan untuk cikgu-cikgu kita mahir pula dalam Unified English Braille. Ya, bila Unified English Braille maknanya Braille dots ni boleh diguna pakai untuk bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Yang ini memang dah diguna secara meluas di UK dan juga US, even di Singapura. Jadi kita akan melihat kepada perkembangan Unified English Braille, di mana nanti pihak daripada National Council for the Blind dan juga mungkin YOBM dan juga Malaysian Association for the Blind akan membantu kita dari segi kata orang menyebar luas tentang penggunaan UEB ini. Tetapi walau bagaimanapun kita baru nak memperkenalkan secara berperingkat. Tetap buku teks, peperiksaan, buku kerja masih lagi dalam bentuk Braille yang lama. Doktor, Datuk, saya nak minta Datuk jelaskan sedikit mengenai Unified. UEB. Apa maksudnya? Adakah titik-titik itu kita boleh baca bersekali dengan, maksudnya titik ini maksudnya bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sekali, ataupun bagaimana? Okey, UEB ni ada perbezaan sedikit lah. Saya pun tidak berapa mahir lagi dalam bidang UEB ni, sebab benda ni pada kita di Malaysia ni macam perkara baru. Dah diperkenalkan jugalah dalam 2 tahun, tetapi kata orang masih belum dapat disebar luas. Cikgu-cikgu kita memang ada sebahagiannya dah dilatih, tetapi masih ramai lagi yang belum mengetahuinya. Dan kat situ memang adalah beberapa perkataan yang diberi, yang di-omit kata orang, ya, yang tidak tiadakan, dan kemudian maknanya seolah disingkatkan ataupun direhatkan. Dan banyak perkara lagi lah yang kita perlu faham tentang Unified English Braille ini. Tetapi kita harap dengan adanya UEB ini, yang mana ialah sebab kadang-kadang kita ada masalah macam ni. Soalan peperiksaan kita especially lah. Ya. Kadang-kadang bila pembekal kita ataupun orang yang membuatkan, transcribekan soalan peperiksaan kita ini dibuat dalam Braille Amerika, US Braille. Ada yang buat dalam bentuk Braille UK. Ya. Jadi bila anak-anak kita ni belajar, kalau menggunakan English Braille daripada US, examnya pula English Braille daripada UK,
Jadi menyukarkan mereka menjawab soalan. Yang inilah antara kebaikan UEB ni lah, Unified English Braille ini. Diuniversalkan. Diuniversalkan. Jadi sebenarnya di Amerika baik, di UK baik, dia pun melihat sebenarnya kalau Braille ni macam kata Cik Ibrahim, macam-macam cara lah, macam-macam. Dots ni sama tetapi bila kepada singkatan-singkatannya jadi berbeza. Kalau A di sini maknanya lain, A di sananya ada lain maknanya. Jadi inilah yang kita nak, kata orang kita nak samakan supaya memudahkan. Tetapi nak buat ini bukan satu perkara yang mudah. Bila kita nak UEB, kita kata guru kita kena faham dahulu. Anak-anak kita perlu dilatih. Buku-buku kita nanti perlu ditukarkan. Soalan-soalan peperiksaan kita. Jadi yang ini kita buat secara berperingkat. Biar mereka memahami dahulu, masih belajar seperti mana Braille yang biasa. Tetapi di samping itu kita masukkan juga UEB supaya kita dah bergerak ke arah UEB. Cik Ibrahim, kita cakap tentang infrastruktur atau kemudahan dari sudut pendidikan. Kita lihat di sekolah semakin dititik beratkan. Tapi bagaimana infrastruktur pada tahap masyarakat secara keseluruhan? Kita lihat Braille semakin banyak diletakkan pada elevator contohnya dan kemudahan secara umum. Bagaimana pandangan Cikgu Rahim terhadap infrastruktur perlu ditambah baik dan caranya bagaimana? Baik. Kita di Yayasan Orang Buta Malaysia sebagai salah sebuah badan induk yang memperjuangkan hak dan kepentingan OKU di Malaysia sentiasa menekankan bahawa Braille harus diguna pakai dalam semua keadaan, termasuk di infrastruktur awam atau public infrastruktur yang disebutkan tadi. Butang-butang di lift harus dilabelkan dengan Braille. Signages atau papan-papan tanda harus mempunyai huruf Braille. Tetapi saya fikir, siapa tadi Puan Naila, apa yang lebih penting, kita harus melihat dalam konteks yang lebih besar, yang lebih tinggi. For example, bila saya menandatangani sesuatu kontrak, sesuatu perjanjian, sale and purchase, bila beli rumah, beli kereta, SNP, kita sign. Kesemua dokumen itu tidak disediakan di dalam Braille. Ya, apabila saya menjalankan sesuatu transaksi kewangan, borang-borangnya tidak terdapat di dalam Braille. Apabila kita menerima bil elektrik, bil syabas, air, bil telefon dan pelbagai jenis bil sekarang ini, semuanya tidak terdapat di dalam Braille. Ya. Mungkin sudah sampai masanya di mana penyedia perkhidmatan, service provider look into menyediakan bahan-bahan dalam bentuk Braille, khususnya dokumen yang ada legal implication, ya, yang mempunyai yang legal binding. Zaman sekarang dah ada pencetak atau printer yang boleh print tulisan keluar dalam tulisan biasa dan Braille serentak. Ya, jadi tidak timbul isu pihak penyedia perkhidmatan atau sesuatu agensi itu tidak mempunyai kepakaran mengeluarkan Braille, kerana yang mereka harus ada adalah sebuah pencetak yang boleh mencetak tulisan biasa dan Braille. Ya. Kalau perlu sekalipun menggunakan khidmat mereka yang pakar dalam bidang ini, maka mereka boleh berhubung dengan badan-badan yang mengendalikan, agensi-agensi yang memang menjaga kepentingan OKU penglihatan ini. Cikgu Rahim, sikit saja sebab Cikgu Rahim sebutkan mengenai proses dokumen-dokumen yang ada implikasi perundangan. Sebelum ini ada ke berlakunya manipulasi ataupun adakah ini kebimbangan utama OKU penglihatan, manipulasi terhadap mereka yang mempunyai visual impairment ini dalam hal-hal yang disebutkan oleh Cikgu Rahim tadi? Saya tidak berani sebut dengan jelas kerana mungkin itu di luar pengetahuan saya atau di luar pengetahuan Yayasan Orang Buta Malaysia atau tidak dilaporkan kepada mungkin ada tetapi tidak dilaporkan. Tetapi apa yang ingin saya tekankan di sini, apabila kita menurunkan cap jari kerana kita tidak dapat tanda tangan dengan pen atau pensel, kita menurunkan tanda cap jari itu sebenarnya secara membuta tuli. Ya, walaupun isi kandungannya sudah dibaca, tetapi bila kita turunkan tanda tangan itu, adakah di atas dokumen yang sama? You see,
mungkin kita dibaca dokumen yang asal, yang sebenar. Tetapi bila kami menurunkan cap jari, adakah di atas dokumen yang dibaca tadi atau dokumen lain? Jadi perlu kita melihat dalam konteks yang lebih holistik, ya. Kerana kalau dokumen itu mempunyai dua tulisan, kita yang OKU boleh baca sendiri dan tanda tangan boleh diturunkan di dokumen yang sama kerana ia mempunyai dua tulisan. Mungkin dia lebih tebal, tapi itu tidak menjadi isu, ya, kerana apa yang kita nak melihat adalah hak OKU yang tidak dapat melihat ini mengakses maklumat yang dia ada hak untuk akses itu dengan sendiri dan tepat. Itu yang sedang dibincangkan malahan di peringkat World Blind Union, di peringkat global, bagaimana kita nak mengatasi masalah ini. Memang di dalam Akta Orang Kurang Upaya 2008 dan juga United Nations Convention on the Right of Person with Disabilities, ini convention yang mempertahankan hak OKU, ada menyebut tentang equal access to information. Tetapi bagaimana kita nak melaksanakan dalam konteks negara yang berbeza-beza, ya. Kita faham ada banyak kekangan, kita faham there are things to be done and cannot be done overnight, tetapi kita kena mula somewhere. Kita kena bermula mungkin dengan dokumen yang lebih asas terlebih dahulu. Contohnya kad OKU itu sendiri tidak mempunyai titik-titik braille. Kita harus mencari jalan supaya orang yang tidak dapat melihat ini dapat membezakan yang mana satu kad pengenalan, yang mana satu kad OKU. Bila ia membawa kedua-dua kad ini. Ya. Jadi kita harus dah sampai masanya kita melihat perkara ini sesuatu yang perlu. Bukannya it's not a choice, bukannya option, tetapi harus dilakukan dalam konteks menjaga hak dan kepentingan OKU penglihatan. Okey, dari segi pendidikan pula kita nak melihat kepada penghasilan naskah-naskah ataupun bahan-bahan bacaan yang setakat ini kalau kita lihat di sekolah, dia mungkin di sekolah rendah ianya lebih menjurus kepada asas pembelajaran braille, perkara asas. Tapi sudah tiba masanya untuk kita melihat golongan orang kurang upaya ini dari segi mungkin panca inderanya, tapi bukan kemampuan mereka untuk melakukan tugas yang sama seperti manusia normal. Jadi dari di pihak kementerian sendiri, apa lagi langkah-langkah untuk memperkasakan sektor pendidikan terutamanya kepada golongan murid-murid yang berkeperluan khas ini, dan bagaimana dua soalan 2 poin terus, dan bagaimana pihak Kementerian Pengajian Pendidikan juga berhubung dengan pihak industri, maksudnya placement mereka dalam sektor-sektor pekerjaan yang kurang berisiko, ada kriterianya tertentunya. Betul. Okey, untuk Kementerian Pendidikan, apa yang kita buat, ya, kita memang ada kata orang penerbitan dan penghasilan bahan bacaan. Ya, kita menggunakan sistem braille dan perisihan terjemahan Braille Duxbury ataupun kita panggil DBT. Yang mana akhirnya nanti perisian JAWS boleh membacakan. Maknanya apa yang kita buat, cikgu-cikgu kita ni nanti, misal kata buku-buku kita akan scan, ataupun kalau tak scan pun dia akan type. Kalau bahan tu bahan baru, dia akan type. Dia akan key in dalam DBT, kemudian key in dalam komputer, kemudian ditranslate oleh DBT dan akhirnya boleh di-emboss. Kita ada mesin embosser. Jadi ini yang buat percetakan buku-buku kita laju. Dia emboss terus dalam bentuk braille untuk kemudahan pelajar-pelajar kita. Tetapi of course lah, kita tak boleh lah kata kadang-kadang kita menaik pun ada silapnya kan. So kita kena ada proofread. So bila kita ada JAWS ataupun perisian yang boleh mengeluarkan suara ni, kita punya guru-guru yang kurang upaya penglihatan ataupun buta boleh mendengar voice output tu untuk proofread apa yang telah di-key in dalam untuk menjadikan buku teks tu tadi ataupun buku kerja tu tadi. Jadi dengan embosser kita, dia akan lajulah untuk print. Kalau dulu memang kadang-kadang selalunya mengatakan bahawa buku teks kita lambat dikeluarkan. Tetapi kali ini memang laju, cepat sebab kita dah ada embosser tu. Dan kita memanglah dengan majikan hari ini hari yang terbaiklah dapat kita
maklumkan kepada semua majikan, kepada semua pihak-pihak servis provider, sebenarnya memang kepentingan Braille tu memang sangat penting bagi orang-orang yang kurang upaya penglihatan. Contohnya misal kata bank lah. Bank boleh menyediakan saja sebenarnya borang-borang dalam bentuk Braille ni. Tetapi bukan semuanya nak dibentuk dalam bentuk Braille. Contohnya macam kami mengadakan Special Education International Conference pada bulan September tahun 2019. Apa yang kita buat, kita punya program book tu memang kita buat khas untuk orang kurang upaya penglihatan. Maknanya sekurang-kurangnya dia tahu dah on that day what will happen pukul 9 pagi sampailah ke petang. And then the next day. Jadi selain daripada itu kita ada juga buku program yang biasa. Tetapi khas untuk orang yang kurang upaya penglihatan ni kita keluarkan satu program khas untuk mereka. Jadi di sekolah-sekolah pun memanglah, even sekolah-sekolah sekarang ni kita membenarkan Jabatan Peringkat Negeri membuka kelas-kelas kurang upaya penglihatan di negeri masing-masing. Dan kita akan menghantar guru-gurunya sebab contohnya lah kalau misal kata ibu bapa yang punya anak kurang penglihatan di Kelantan nak menghantar anak di setapak Kuala Lumpur, jauh tu kan. Jadi kita benarkanlah, kita memberi ruang supaya kita boleh hantar guru dan kelas dibuka. Jadi tapi guru yang kita hantar tu mestilah mempunyai kefahaman dan kemahiran tentang bagaimana nak mengajar menggunakan Braille dalam bentuk Braille ni. Dia kena faham, dia kena mahir. Jadi majikan-majikan tu apa yang kita buat sekarang ni, kita bekerjasama dengan majikan. Kita nak pastikan majikan tu fahamlah siapa orang yang diterima masuk. Ya. Okey, kita sudah hampir tiba ke penghujung. Mungkin ringkasnya daripada Cikgu Rahim, harapan kepada mereka di luar sana, pihak-pihak berkepentingan terhadap golongan orang kelainan upaya ataupun kekurangan upaya penglihatan ini terutamanya. Ringkas saja sebab kita sudah hampir tiba ke penghujung. Saya mengharapkan tulisan Braille terus kekal dan relevan hingga ke akhir zaman kerana ia semakin dilupakan dan semakin pupus akibat daripada peranan yang diambil alih oleh buku-buku digital, buku-buku elektronik, buku bersuara, dan ini sangat berbahaya. Kerana Braille adalah sesuatu alat yang sudah digunakan berzaman dan memberi cahaya dan beri ilmu kepada berjuta orang-orang yang tidak dapat melihat dari dulu hingga sekarang. Yang keduanya, saya mengharapkan yang semua pihak yang terlibat dalam penyediaan perkhidmatan berhubung dengan Yayasan Orang Buta Malaysia untuk mencari kaedah bagaimana produk mereka boleh dilabelkan dengan Braille, terutamanya bungkusan ubat-ubatan di farmasi. Ya, kerana ia melibatkan sesuatu yang bahaya. Ya, ubat-ubatan, kalau ubat tikus dimakan kerana packagingnya sama dengan ubat, itu sesuatu yang berbahaya. Jadi saya selalu melaungkan yang ubat-ubatan harus mempunyai label yang accessible, yang boleh dibaca oleh orang buta. Kita boleh silap minum air, tapi kita tak boleh silap makan ubat. Baik, kita harapkan penyedia perkhidmatan ataupun pihak-pihak berkepentingan di luar sana mengambil kira keperluan mereka yang kurang upaya ini. Sekian saja awal ini pagi. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita, Silaturahim Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Orang Buta Malaysia, dan juga Datuk Dr. Yasmin Hussein, Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia, sempena bercakap mengenai Hari Braille Sedunia. Ya, terima kasih daripada kami. Kita akan jumpa lagi di Awani Pagi bersama saya Naila Hudang. Saya Kiraman, jumpa lagi. Baik.